Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam segmen Santapan Jasmani. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2020. Tajuk perbincangan hari ini ialah tentang planning dan preparing. Ya, kita nak kuruskan badan kan. Kita nak kuruskan badan, kita perlu ada plan dan kita perlu prepare. Satu fizikal kita kan, dua mental kita, tiga emosi kita kan. Kita perlu ada ilmu, kita perlu ada coach, motivasi supaya kita dapat teruskan sampailah kita capai bright ideal kan. Itu antara beberapa perkara yang boleh menolong kita lah insyaAllah untuk capai ke bright ideal. Jadi apa yang saya nak bincangkan dalam tajuk ni, plan. Kita plan dulu ya. Plan macam mana kita nak buat untuk kita kuruskan badan. Okey, rahsia dia terletak pada rutin harian kita. Apa yang kita buat setiap hari, adakah dia membawa kepada apa yang kita nak tuju. Okey, kalau kita nak kuruskan badan, contohnya let's say kita nak kuruskan 30 kilo macam saya dulu kan. Sekarang ni pun insyaAllah kita nak cuba ulangi kejayaan yang dulu lah. Okey, macam mana nak kuruskan badan 30 kilo, kita perlu ada plan. Plan kita mustahil boleh turun 30 kilo dalam masa sebulan. Okey, kita nak buat secara berpanjangan, secara long term supaya dia dapat jadikan amalan tabiat seumur hidup kan. Tak kira lah kita dah pakai apa pun, tapi kalau kita pakai kalau kita pakai Herbalife kan, selalunya orang turun lebih kurang 2 ke 5 kilo sebulan. Itu yang kebiasaannya ya, tak tipikal lah kan. Tengoklah orang tu punya kesungguhan dia macam mana semua kan. Tapi yang seterusnya, kalau orang yang dia tak pakai apa-apa, dia kata dia nak diet dengan jaga makan, exercise, selalunya turun lebih kurang 1 ke 2 kilo sebulan ya. Itu yang kita boleh tengok secara average lah, purata macam tu ya. Jadi kita nak buat, susun kita punya plan tu sesuai dengan apa yang kita boleh capai kan, apa yang kita mampu capai. So kalau nak turun 30 kilo, kita ada orang dia buat turun 30 kilo dalam masa 6 bulan. Ada, saya pernah bantu kawan, tapi dia sungguh-sungguh tiap-tiap hari pergi jogging, tiap-tiap hari jaga makan kan. Dia punya pinggan dia pakai pinggan kecil je. Isteri dia pun masak makanan sihat je untuk dia. Memang dia jaga betul-betul lah kan. Bila jaga betul-betul tu, insya-Allah akan berjaya, dan dia berjaya turun 30 kilo dalam masa 6 bulan kan. Lepas tu dia punya plan tu, kita ada plan jangka pendek dan plan jangka panjang kan. Plan jangka panjang kita nak turun 30 kilo, tapi plan jangka pendek dia kita buat mingguan. Okey, plan mingguan. Berapa banyak kita nak turun dalam masa seminggu kan. Paling senang kita turun 0.5 ke 1 kilo dalam masa seminggu. Itu cantik dah sebenarnya. Jadi diet yang macam tu dia tak seksa sangat, dia masih ada nikmat kehidupan kan, dia masih boleh makan nasi dengan lauk apa semua kan. Jadi dia taklah stres sebab makanan tak ada perisa ke, ataupun makanan terlampau clean ke kan. Tak boleh nak macam enjoy apa yang keluarga makan kan. Itu bergantung pada tahap masing-masing lah kan, tahap kesungguhan masing-masing. Okey, kalau kita nak plan kita punya perjalanan turunkan berat badan, saya cadangkan 1 kilo seminggu at least ya. 1 kilo seminggu at least. Jadi baru kita ada kesungguhan, baru kita ada purpose. Bangun tidur kita fikir, oh hari ni kita nak exercise, hari ni kita nak teruskan jaga makan, nak target 1 kilo seminggu paling kurang kan. Baru kita macam tak main-main lah insya-Allah. Tak main-main buat benda ni kan. Lepas tu itu jangka pendek semingguan. Lepas tu kita kena ada plan untuk harian juga. Harian kita nak buat macam mana kan. Harian kita kalau boleh kita nak istiqamah, kita kena ada exercise setiap hari setengah jam ke 1 jam.
Cantik lah tu. Kita kena tetapkan masa setiap hari untuk kita aktifkan badan kita. Supaya kita tak duduk je, ada kita penat kan. Kalau kita buat 2 kali seminggu apa ke, kita takut kita tak dapat nak istiqamah. Sebabnya kita tak buat tiap-tiap hari. Jadi dia macam rutin tu tak ada. Nak kita terfikir, oh hari ni hari apa kan. Sekali tiba-tiba bila hari yang patutnya kita exercise tu, jadi busy pula, travel lah, macam-macam lah kan. Aral melintang kan. Jadi kalau boleh kita cuba tetapkan masa setiap hari. Cadangan waktu yang terbaik untuk exercise sama ada pagi ataupun petang lepas asar ataupun awal malam kan, lepas maghrib waktu awal isyak. Jangan lambat sangat, jangan lewat sangat, kalau boleh jangan lebih pukul 10 lah. Sebab dia akan ganggu kita punya kitaran tidur pula ya. Itu dari segi plan harian kita kan. Plan makan pula kan. Nak plan makan, kita dah ada jadual makan yang bagus, tak sempat lapar kan, kita masih boleh makan benda yang sedap. Syarat dia lah small but frequent meal. Makan sikit tapi kerap. Jadi kita masih ada snack, kita ada makan tengah hari, diet suku-suku separuh kan. Kita ada kita punya shake, terpulang kita kita dengan coach kita decide berapa banyak kali shake sehari nak minum kan. Tengoklah keperluan badan kita macam mana. Ada orang sekali je pun dah cukup, ada orang 2 kali pun okey, ada orang 3 kali, 4 kali, 5 kali pun ada kan. Itu bergantung pada anda dengan coach anda pilih yang sesuai untuk anda, dan juga sesuai untuk bajet anda juga kan. Tak guna kalau kita berhutang piutang membeli shake tapi nanti kalau takut tak berkesan kan, kita hutang pula banyak kan. Kita tak nak macam tu kalau boleh jangan macam tu lah. Lepas tu yang seterusnya ialah kita plan sediakan bekal. Ni dah masuk prepare dah. Prepare untuk setiap hari, kita dah plan dah apa kita nak makan hari ni semua, kita sediakan bekal. Sebab kalau kita tak prepare daripada awal pagi, kalau waktu tengah hari baru terfikir apa kita nak masak ke apa kan, dia akan jadi kelam kabut, dan dia akan jadi tengok nafsu kita macam mana waktu tu kan. Dia akan lambat lah ni. Dia akan buatkan kita goyah dari segi kita punya nak mencapai target tu. Kita punya willpower tu akan jadi goyah. Kita akan mula mencari benda yang cepat nak masak, fast food ke apa kan. Itu akan membahayalah tu. Kalau kita buat sediakan bekal contohnya kan, macam saya setiap pagi insyaAllah kalau kita bangun awal, bangun pukul 5 tu, kita boleh plan sama ada kita nak puasa hari tu, senang sikit, tak payah sibuk nak fikir bekal ke apa semua, ataupun kita nak makan dengan kawan-kawan ke apa semua, tapi kita sediakan bekal, ataupun kita dah boleh agak dah hari ni kita nak makan kat mana, kita sediakan duit secukupnya kan. Kita boleh cari tempat-tempat yang makanan dia makan dia bagus kan, yang jenis boleh cedok sendiri makanan kan. Kita boleh pilih makanan yang sihat ikut kita punya portion kan, tak perlu banyak kuah apa semua kan. Itu contoh lah. Saya suka pergi kedai-kedai macam tu yang sediakan ikan bakar, ada ayam bakar kan. Jadi dia macam sedap tapi sihat kan. So insyaAllah lah kita boleh buat macam tu. Setiap hari kita plan, prepare apa kita nak makan, apa kita nak exercise. Lagi satu prepare untuk exercise juga ialah kita siapkan baju untuk exercise dan kasut yang sesuai untuk exercise kan. Katakan okey, petang ni lepas kerja kita fikir nak pergi jogging ke taman ke kan. Kalau kita tunggu balik kerja, lepas tu nak mandi ke apa, nak tukar baju baru nak keluar pergi taman balik, selalunya kita membuang masa banyak. Membuang masa, sedar-sedar dah pukul 6 lebih, lepas tu dah mula rasa malas pula dah nak keluar kan. Perasaan malas, perasaan bertangguh tu akan datang. Kita lawan perasaan tu dengan prepare daripada awal. Okey, dalam kereta saya ada sepasang baju sukan, ada kasut sukan, prepare bila-bila masa nak exercise kan. Dari segi satu lagi cara ialah kita prepare ruang di rumah juga untuk kita exercise. Kerana kalau berlaku hujan ke contohnya semua, kita tak ada masalah sebab kita boleh exercise di rumah kan.
banyak exercise yang boleh buat di rumah, jumping jack ke kan, body weight training kan, tabata, HIIT semua tu. Tu semua boleh exercise di mana sahaja. Kebanyakannya tak perlu apa-apa pun tak apa kan, tak perlu peralatan yang canggih kan, apa semua kan. Kita macam itulah cara kita nak prepare. Okey, yang paling penting jaga makan dan exercise punya preparation. Yang lagi satu yang penting ialah ni lah, kita prepare untuk jangka panjang, kita perlu ada result. Okay, kita perlu dapatkan result. Result mingguan, result bulanan supaya kita nampak progress kita. Ya. Kita tahu apa ni, setiap minggu setkan. Saya suka Ahad pagi. Ahad pagi saya set untuk timbang. Kan? Bila saya timbang dalam grup saya, semua ramai-ramai lah. So hari Ahad insya-Allah kita akan nampak result grup macam mana, kita akan dapat testimoni, kita akan dapat apa tu sharing perasaan diorang macam mana kan. Siapa yang berat statik atau apa ni, dia boleh review balik minggu dia macam mana kan, apa yang boleh diperbetulkan. Macam itulah kita nak buat. Ya, tu result mingguan. Lepas tu ada result bulanan juga kan. Setiap hujung bulan tu kita tengok berapa kilo kita berjaya turun bulan ni kan. Target paling kurang 4 kilo kan sebab 4 minggu. Barulah kita macam bersemangat teruskan. Siapa yang bersemangat tu bagi semangat dengan kawan-kawan lain, bagi motivasi, bagi tips kan, bagi testimoni supaya orang lain semua boleh inspired kan. Kita boleh juga buat result 3 bulan, result 6 bulan, result setahun, boleh. InsyaAllah. Benda ni semua akan menjadi motivasi pada rakan-rakan yang lain kan. InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian tentang planning dan preparing untuk tabiat kurus sihat kita ya. InsyaAllah kalau kita boleh amalkan, jadi kita punya apa tu, kita punya diet ni bukannya haphazard, bukannya chaotic kan. Kita ada plan dah, target minggu ni turun sekilo berapa patutnya kan. Kalau tak capai, kita kena kuatkan lagi usaha minggu depan, cuba turun 2 kilo pula minggu depan kan, sebab kita dah terlambat ke apa kan. Macam tu. Barulah apa tu, dalam masa 6 bulan tu nampak perubahan ketara kan. 30 hari diri sendiri akan nampak perubahan. 2 bulan rakan-rakan sekeliling ataupun ahli keluarga akan nampak kan. 3 bulan kalau kita istiqamah, insya-Allah perubahan tu ketara dah nampak dah. 6 bulan lagilah ketara kan. Kawan saya turun 30 kilo dalam masa 6 bulan, memang sangat ketara. Waktu kita dah ada result yang ketara macam tu, semua orang akan tanya ya. Semua orang akan tanya macam mana you buat, I pun nak buat juga kan. Masa tu senang ya. Senang nak buat bisnes pun senang, nak jadi coach pun senang. Itu yang kita nak kalau boleh kita nak kurus sihat tak nak kurus kusam, tak nak kurus cengkung, tak nak kurus kering, nanti orang ingat kita sakit kan. Jadi cuba istiqamah lah. Apa yang saya dah kongsikan ni, cuba istiqamah buat setiap hari supaya kita kurus sihat insya-Allah. Sekian sahaja perkongsian saya hari ini. Saya buka kepada sesi soal jawab. Ada apa-apa yang ada soalan hari ini, insya-Allah boleh bertanya. Cabaran lain hari ini, betul. Semalam saya cabaran lain. Hari ini okey sikit, alhamdulillah dah balik rumah. Ada siapa-siapa ada soalan hari ini? Hafiz, apa khabar Hafiz? Macam mana diet, okey? Baik, okey. Berapa berat sekarang Hafiz? Nak tanya juga. Berat sekarang 65. 65 kilo. 65? Ya. Wow. Tahniah. Sebelum ni berapa kilo Hafiz? Sebelum ni 78. Masya Allah. Nampak dari segi riak muka tak tahulah kalau pakai filter ke apa kan, tapi riak muka Hafiz nampak kulit licin je. Betul tak? Rasa tak macam tu? Ya? Dah lama ke minum shake? Dulu jerawat banyak. Ya? Baru 8 bulan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bagus sebab dia bagi apa nutrisi penuh untuk badan kan. Semua sekaligus dia jadi apa? Jadi sihat dan jadi cantik kan. Kulit pun cantik. Ya Allah, dulu jerawat banyak, betul ke? Jerak batu dah. Ya Allah. Alhamdulillah, bila apa kandungan minyak kita dah kurangkan kan. Itu salah satu masalah orang kurus ialah dia ingat dia boleh makan banyak kan. Dia rasa dia kurus, dia boleh makan minyak, makan goreng, makan kacang semua. Padahal benda tu semua banyak minyak akan buatkan kulit ni lah kan berjerawat dan macam-macam. Contohlah. So, tahniah Hafiz, teruskan insya-Allah, semoga dapat membantu orang lain pula ya. InsyaAllah. So apa tu bila kita dah capai um, apa ni result yang bagus, result yang ketara, insya-Allah akan ramai orang akan bertanya macam mana semua. Jadi kita kena belajar bagaimana nak bantu orang lain pula kan. Bagaimana nak bantu orang lain pula kita kena selidik dulu apa masalah dia kan. Kita tanya pasal makan, tanya pasal minum, pasal tidur, pasal stres. Itu semua kita kena tahu supaya kita boleh bagi nasihat yang sesuai, yang kena pada diri dia kan. Nasihat kita bukan sahaja fakta-fakta kesihatan tapi juga emosi-emosi supaya apa ni, bila kita berjaya kuruskan badan, apa nikmat-nikmat yang kita boleh dapat kan. Hafiz ada rasa apa nikmat yang jauh berbeza dari dulu? Ada tak? Cuba share sikit. Nikmat lah. Dulu saya pernah gastrik. Ya, cerita gastrik semalam. Sekarang sudah ya. Much better Alhamdulillah. Lebih Alhamdulillah. bertenaga, lebih banyak exercise ke apa sekarang? Lebih confident. Betul, betul. Sebelum nak plan apa semua tak ready. Dah bangun pagi sakit perut. Ya, betul. Malam kita lapar kan. Malam Baik kita lapar. lapar. Dah pedas minyak apa. Aduh. Duduk Penang ah. Bangkit pagi tu. Biasa. Duduk Penang. Duduk Penang banyak makan kari ni, gulai. Betul, malam banyak makan kari. Sakit perut. Takut perut tak tahan je lah. Perut tak. Alhamdulillah lah kita berjaya Tak ubah sakit diri perut. kita. Itulah Alhamdulillah berjaya ubah. Tu. Lagi kita tak ubah tu hidup kita takkan berubah kan. Ya betul. Alhamdulillah. Kak Aida kata adik Amira pun ada result. Boleh share tak Amira? Apa result yang Amira dapat? Boleh share tak? Nak tanya juga apa nikmat kehidupan yang Amira sudah rasa sejak ubah diri. Saya dapat kekal sihat lah sepanjang hari. Alhamdulillah. Lah, kawan tanya macam mana kurus macam ni kan. Tapi saya bagi tahu lah kongsi sikit-sikit. Lepas pun nak cuba jugalah. Bagus, bagus. Itulah yang kita nak. Ya, itulah yang kita nak. Apa tu, kita dapat kesan yang ketara. Lepas tu orang tanya kita macam mana kita buat, kita share. Kan? Kita bukannya sibuk nak menjual. Kita share terpulang pada dia nak cuba ke tak kan. Kalau dia nak cuba, Alhamdulillah kita tolong dia macam mana kan. Kalau kita tak pandai macam mana nak terangkan, kita boleh ajak kawan jumpa coach kita. Kan? Kita kata, macam saya dulu macam tu juga lebih kurang. Kan saya dah turun 16 kilo waktu tu orang dah mula tanya dah kan. Orang dah mula tanya, saya kata saya tak tahu macam mana, saya pergi jumpa coach lah, kita bawa dia pergi jumpa coach senang sikit. Kau boleh cerita, tapi lepas tu kita jagalah kan. Kita jaga, kita lah jadi coach dia. Macam itulah, Alhamdulillah. Bagus. Siti, Allahu Akbar. Kak Aida memperkenalkan kawan-kawan dia. Siti boleh cerita Siti punya result macam mana? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam.
Saya dari berat berapa? 70.7 kilo. Sekarang tinggal 70. 50 dah. Dah Wow, 18 kilo. alhamdulillah. Apa perbezaan yang Siti rasa? Dulu saya join ni dah. Saya dah join Herbalife ni dah setahun. Saya start daripada 1 hari bulan 5. Saya ingat lagi tarikh tu. Saya Ha, masuk ya betul. saya masuk dekat kelab Coach Aida. Okay, saya masuk tu sebelum saya masuk ni umur 24. Umur 24 saya masa tu saya dah ada sakit. Saya pun ada gastrik juga. Lepas tu sekarang ni alhamdulillah semua dah tak ada dah. Tapi jauh beza tu kan. Dari segi nombor mungkin belah-belah kilo je. Tapi dari segi nikmat kehidupan tu kita boleh rasa jauh beza kan. Kita rasa lebih confident, kita rasa lebih cantik bergaya kan. Kita rasa lebih bertenaga. Betul tak? Ya, dan rasa lebih sihat lah. Sebelum ni Itulah macam-macam masalah. sebab macam saya dah ramai orang tegur saya daripada kurus, gemuk, lepas tu guru balik. Bagus-bagus. Alhamdulillah. Yang penting kita berjaya ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. 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 Bagus-bagus. Teruskan insyaAllah. Sebab kita dah capai yang bagus, kita cuba tolong orang juga. Saya sendiri pun masih dalam progres untuk capai kembali berat ideal saya. Saya tak apa, nanti next time saya akan tunjuk gambar sikit lah. Hari ni saya tak sedia dengan gambar. Tak apa, nanti kita sedia gambar. Lepas tu nak cerita masa turun 30 kilo dulu kan. Turun 5 kilo orang tak nampak sangat. Waktu turun 5 kilo orang tak nampak sangat. Tapi kita dah rasa dah. 5 kilo tu kita dah rasa kita punya seluar dah mula longgar kan. Tali pinggang dah boleh masuk dalam lubang yang baru. Kita rasa kan. Bila kita turun 10 kilo kita dah mula rasa bertenaga dah. Kan. Otot kita maintain. Jadi otot kita kuat untuk angkat berat badan kita yang 100 lebih waktu tu. Kan. Jadi turun 10 kilo saya dah boleh bersukan. Main bola tampar kan. Lompat sana lompat sini. Orang lain pelik kan. Tengok dia obes tapi tenaga luar biasa kan. Daripada main sukan tu pun orang dah bertanya kan apa kita buat, apa semua, apa yang kita minum kan. Dia tengok kita bawa botol besar kan. Ada apa dalam botol tu kan. Contoh lah kan. Macam tu kita nak buat. Kita tunjukkan result yang luar biasa, orang akan berminat. Kan. Turun 15 kilo, saya dah pernah cerita kan, ketua jururawat saya tarik masuk dalam bilik dia, tanya pakai apa semua kan, dia hulur duit RM500 tolong belikan kan, tolong dapatkan. Dan seterusnya lah, turun 20 kilo, turun 25 kilo macam mana. Turun 30 kilo, Masya Allah, bila dah turun 30 kilo, dapat jemputan, pergi ke sana sini kan. Semua nak dengar cerita kita macam mana kan. InsyaAllah satu hari nanti anda semua pun akan dapat juga jemputan untuk pergi ke sana sini kan. Mula dengan area kita kan. Kita berbincang macam mana cara kita nak cerita, kita punya cerita kan. Lepas tu cerita kita tu menarik. Semua cerita kita ni menarik. Sebab di luar sana ramai orang yang masih tak berjaya nak capai apa yang kita telah berjaya capai kan. Jadi kita bantu mereka dengan cerita kita, dia lebih rasa personal berbanding dengan sekadar kata, oh jaga makan, exercise boleh, teruskan kan. Itu ya, kita tahu, semua orang tahu kan, nak kuruskan badan kena jaga makan dan exercise kan. Tapi apa yang kita boleh offer lebih kepada personal story kita kan. Apa yang kita dah lalui, kita faham kan. Macam contohnya nikmat-nikmat setiap pagi kita rasa bangun perut dah tak meragam dah kan. Perut rasa kempis, pakai seluar, pakai baju kerja semua rasa longgar kan. Dalam 2-3 minggu dah kena beli seluar baru ke, kena beli tali pinggang baru ke kan. Itu semua tu nikmat yang orang yang pernah merasa je yang boleh cerita kan. Itu yang insya-Allah
Kita cuba amalkan dan kita cuba berkongsi dengan kawan-kawan kita, berkongsi dengan ahli keluarga kita. Bukan tujuan nak menjual, ya. Kalau dia nampak kita ni macam tujuan nak menjual, dia akan lari daripada kita. Okey, selalunya macam tu. Tapi kita nak berkongsi satu cara yang berkesan, yang telah mengubah kehidupan kita sendiri, kan. Kita menjadi bukti depan mata, kan, pada kawan-kawan kita. Ainul yakin, kan. Ainul yakin bila kita nampak bukti depan mata, baru kita ada keyakinan, kan. Kalau kita sekadar baca je buku, oh dia buat macam ni, tapi kita buat, lepas tu tak ada siapa yang jaga kita, tak ada siapa yang tolong kita, apa semua, tak ada siapa monitor, tak jalan juga, kan. Sama juga macam YouTube channel ni, saya cerita, saya ajar anda semua, tapi tak ada siapa yang, kalau tak ada siapa yang membantu anda ubah kehidupan hari-hari, kan, plan dan prepare hari-hari, tiada guna juga. Kalau anda tak amalkan, tiada guna juga. Sama macam dalam grup saya juga, kan. Kalau kita ajar, ya kita ajar, kita bantu apa semua. Tapi kalau dia tak buat, kita tak boleh nak buat apa-apa, ya. Coach online tak boleh nak paksa, tak boleh nak marah, tak boleh nak hukum, kan. Tak boleh nak ugut. Senang je. Kalau kita ni, dia block je kita, kan. Dia unfriend kita, kan. Habis lah. Jadi kita, insyaAllah kita cuba nak elakkan tu semua dengan cara macam ni lah. Kita rapatkan silaturahim, kita bina ukhuwah, kita bina trust orang pada kita, kan. Tak guna saya bercerita medical textbook saya ada apa semua, kan, tentang insulin ke, tentang glukos ke apa semua. Tak guna saya cerita semua tu, sebab dia tak tak berkaitan dengan hidup anda semua, kan. Siapa yang saya cerita ni, cerita dari hati ke hati, supaya harapnya dapat menyentuh hati anda pula, kan, untuk menjadi lebih baik, kan, dari segi ilmu, dari segi sikap, dari segi kemahiran, kan. Macam mana nak cerita dengan orang. Saya pernah terbaca yang kata walaupun cikgunya sama, walaupun tajuknya sama, tapi olahan dia akan berbeza, kan. Macam saya cerita pasal jaga makan hari ni berbeza dengan saya cerita pasal jaga makan semalam, kan. Saya cerita pasal exercise hari ni berbeza dengan cara cerita exercise semalam, kan. Lagi satu lah tambahan, tambahan ni terakhir. Macam mana saya plan saya punya diet, kan. Saya guna, tak nampak, phone saya, kan. Dalam phone saya, ya Allah, kalender tu penuh dengan reminder, penuh dengan kata-kata motivasi. Saya set alarm saya pukul berapa akan keluar affirmation, kan, yang kata-kata motivasi coach tu. Dia kata macam mana nak kuatkan semangat kita setiap hari, kan. Jadi setiap hari kita dengar benda tu, setiap hari, kan. Pukul berapa waktu makan ada, pukul berapa exercise ada, dan saya share reminder saya dengan ahli grup saya. Jadi mereka pun dapat juga peringatan itu, kan. Sama ada buat tak buat aja, itu kita tak dapat nak confirmkan lah, kan. Siapa buat dia dapat. Itu coach online punya motto, kan. Siapa buat dia dapat, InsyaAllah. Tambahan ialah kelajuan masing-masing, kan. Bukan saya yang tetapkan you laju macam mana, tapi you sendiri yang tetapkan kelajuan, kan. You nak buat relax, fleksibel, slow lah sikit, tak apalah. Janganlah mengeluh pula kalau result yang slow, kan. Siapa yang buat sungguh-sungguh, exercise banyak, sejam, 2 jam sehari, dia akan dapat result laju, kan. Itu dia punya hasil dia yang tidak tipikal tu, kan. Tak tipikal sebab tak ramai orang buat macam tu, kan. Kalau semua orang buat exercise sejam, 2 jam sehari, tipikal lah jadi macam tu, kan. Boleh turun sampai ke 5 kilo seminggu pun ada. Masya Allah, luar biasa. Kerana kebanyakan orang makin lama makin naik berat dia, kan, tanpa disedari. Okey, banyak dah celoteh hari-hari ni. Sorry sebab
berlanjutan sampai 7 suku. Tapi alhamdulillah hari ini kita berkenalan lebih dengan Hafiz, dengan Siti, dengan Amira. InsyaAllah kita akan teruskan lagi ukhuwah kita kan. Boleh harapnya satu hari nanti dapat jumpa anda semua di atas stage kan. Di atas stage di VIP vacation, baru kita sama-sama alhamdulillah menuju kejayaan kan. Kak Lin kan, Kak Lin kita jumpa kat cruise lagi sekali kan. InsyaAllah, amin. Saya teringin nak jumpa Kak Aida kan. Nak pergi makan durian balik pulau. InsyaAllah. Nanti satu hari nanti insyaAllah. Ya. Okey, kita tamat di sini saja. InsyaAllah. Semoga bermanfaat pada semua. Harap like, share dan subscribe pada YouTube channel saya Dayat Rahsia. InsyaAllah kita boleh sama-sama istiqamah untuk capai bright ideal, bukan sahaja untuk kejayaan di dunia tetapi kejayaan di akhirat ya. InsyaAllah. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.